Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera. Selamat datang ke siri tutorial Fokus SPM untuk batch KBSM tahun 2020. Dan tutorial untuk siri pertama ini, untuk tutorial pertama untuk tamadun Wang Ho bab 1 dan berterusan secara mengikut tertib subtopik, mengikut subtopik sehinggalah bab 9 tingkatan 5. Anak didik cikgu semua boleh merujuk nota fokus SPM dan selepas ini kita akan melihat nota fokus itu untuk melihat dan memahami secara terperinci tajuk-tajuk yang kita perbincangkan hari ini. Bermula dengan bab 1 ini, perlu cikgu ingatkan selalunya bab 1 ini dimulakan dengan soalan-soalan umum. Ada ketikanya soalan itu agak mudah, iaitu berkaitan dengan kepentingan sungai. Contohnya, tanpa membuang masa, kita terus melihat soalan ini, kepentingan lembah sungai. Boleh menjadi soalan untuk Wang Ho, Mesir, Indus maupun Mesopotamia. Okey, kita terus lihat skrip jawapannya. Cikgu bacakan dulu soalan. Jelaskan kepentingan lembah sungai yang membolehkan tamadun Wang Ho berkembang. Kepentingan lembah sungai, cikgu buka kurungan dulu. Kepentingan lembah sungai yang membolehkan tamadun Wang Ho berkembang ialah kawasan lembah sungai sesuai dijadikan pertempatan penduduk. Pertempatan satu markah. Itu kepentingan pertama lembah sungai, sesuai untuk tempat tinggal penduduk. Kawasan ini juga penting kerana mempunyai tanah yang subur. Subur satu markah. Cikgu teruskan buka kurungan. Ini membolehkan kegiatan pertanian dijalankan. Satu markah untuk pertanian. Buka kurungan. Di samping untuk mendapatkan sumber air untuk pengairan. Kita boleh pergi kepada sumber air, kita juga boleh beri kepada pengairan. Seterusnya, lembah sungai juga penting kerana kaya dengan sumber protein. Satu markah untuk protein. Sumber hasil sungai tersebut seperti ikan, contoh juga sebenarnya boleh diberi, tetapi selalunya hanya satu contoh saja diberi. Cikgu teruskan buka kurungan. Lembah sungai juga penting untuk pengangkutan air. Pengangkutan satu markah. Cikgu teruskan. Di samping keperluan domestik ini juga boleh diberi satu markah. Walau bagaimanapun contoh-contoh ini cikgu tak beri, sebab cikgu anggap domestik mencuci dan mandi adalah serupa. Jika skema linian, ada kemungkinan mencuci pun satu contoh boleh diberi markah. Cikgu teruskan. Lembah sungai juga menjadi sumber minuman ternakan. Satu markah untuk minuman ternakan. Jadi rumusannya untuk soalan ini kita boleh mendapat markah untuk pertempatan, subur, pertanian, sumber air, protein, ikan, pengangkutan domestik, dan air sekali minuman ternakan. 9 markah maksimum. Jika markah esei itu 8, anak-anak akan dapat markah penuh. Malah fakta yang diberi bersama kata kunci yang sesuai, sama ada huraian maupun contoh, melebihi 1. Ini andaian kita jika 8 markah untuk soalan ini, selalunya soalan esei. Apatah lagi untuk soalan struktur, jika 4 markah, sudah tentu anak-anak dapat menyediakan jawapan yang melebih daripada mencukupi. Kita teruskan untuk 4 soalan yang menjadi tumpuan untuk tamadun Wang Ho. Cikgu ada sediakan 4 soalan di sini, termasuk 1 soalan kebat. Untuk soalan yang pertama, mari kita cuba fahami. Soalannya berbunyi, bagaimanakah proses pembentukan tamadun Wang Ho berlaku? Proses pembentukan tamadun. Untuk kes Wang Ho ini, kita cuba lihat skrip jawapan contoh ini. Buka kurungan. Proses pembentukan tamadun Wang Ho bermula di tanah subur sekitar lembah sungai Wang Ho.
Di sini cikgu beri untuk satu markah bermula di tanah subur. Ya. Bermula di tanah subur. Sebab dia berbeza sedikit dengan isi yang kedua. Pembentukan tamadun ini berlaku kerana peranan sungai yang menyuburkan kawasan sekitarnya. Di sini cikgu beri kawasan sekitar untuk membezakan dengan isi yang pertama. Menyuburkan kawasan sekitar. Tutup kurungan di situ. Ya. Keadaan ini menarik penduduk nomad menetap. Cikgu beri untuk menetap satu. Ya. Dan yang kedua, membina penempatan. Okey. Dua di situ. Membina penempatan awal. Seterusnya, tapak Banpo berdekatan Bandar-Sian moden merupakan penempatan awal penduduk Huang Ho. Tapak Banpo ini cikgu beri satu. Seterusnya, penduduk di kawasan ini menjalankan aktiviti pertanian. Elok jika ada perkataan dan di sini, ya. Penduduk di kawasan ini menjalankan aktiviti pertanian dan peternakan binatang. Tapi selalunya markah untuk contoh sebegini satu. Ada lebih baik kalau diceraikan menjadi ayat yang lain pun bagus. Walaupun jika skema linian, anak-anak boleh dapat satu lagi di sini. Jadi markah yang boleh diberi ialah bermula kawasan sekitar, menetap, membina, tapak Banpo, pertanian, dan berkemungkinan juga penternakan. Jadi jika dikira, anak-anak boleh dapat sampai 7 markah. Tetapi perlu diingat, soalan sebegini selalunya 4 markah. Tetapi boleh juga hingga ke 6 markah. Faham semua, ya? Terima kasih. Kita teruskan untuk soalan berikutnya. Mengapakah mandat Tuhan penting kepada raja-raja tamadun Huang Ho? Satu soalan yang barangkali jarang anak-anak memperhalusinya. Adalah amat bahaya jika kita tidak dapat kenal pasti kata kunci untuk menjawab soalan sebegini. Ya. Jadi perlu persediaan rapi. Kita lihat soalan ini. Mengapakah mandat Tuhan penting kepada raja-raja tamadun Huang Ho? Buka kurungan. Mandat Tuhan penting kepada raja-raja tamadun Huang Ho kerana masyarakat tamadun ini percaya kuasa raja ialah mandat Tuhan. Jadi markah ini diberi kepada percaya kuasa raja. Raja-raja Shang tidak perlu pengesahan politik. Pengesahan politik markah yang kedua. Jika raja adil, maka kerajaan dan rakyat akan hidup makmur. Di sini cikgu beri 2. 1 untuk adil, jika raja adil. Yang kedua, rakyat akan hidup makmur. Makmur 1 markah. Jika raja zalim, 1 markah untuk zalim. Raja akan hilang mandat Tuhan. Hilang 1 markah. Jadi kalau kita perhatikan di sini, anak-anak pelajar boleh dapat markah. Cikgu akan gariskan supaya nampak lebih jelas.
percaya kuasa raja. Markah kedua, pengesahan politik. Markah ketiga, adil. Markah keempat, makmur. Markah kelima, zalim. Markah keenam, hilang mandat Tuhan. Okey. Andai kata soalan ini 4 markah pun, sebenarnya anak-anak pelajar masih selamat. Ya. Kerana persediaan rapi sebegini membolehkan anak-anak mendapat markah yang cukup. Jadi anak-anak mendapat markah percaya kuasa raja 1, diikuti pengesahan politik 2, adil 3, makmur 4, zalim 5, hilang mandat 6. Jadi andai katalah 4 markah di sini, anak-anak masih mendapat markah maksimum 4 garis-garis. Untuk soalan berikutnya, salah satu soalan yang menjadi tumpuan untuk bab 1 pertanian. Untuk bab 2 memang ada perniagaan dan perdagangan. Cikgu bacakan soalannya dulu. Mengapakah bidang pertanian berkembang di Tamadun Huang Ho? Bidang pertanian berkembang di Tamadun Huang Ho kerana mereka mampu membina sistem pengairan. Cikgu beri markah untuk sistem pengairan, 1 markah. Terusan pula dibina untuk mengairi kawasan pertanian. 1 markah cikgu beri untuk mengairi. Dan mengelak berlakunya banjir. Mengelak. Tapi keseluruhan ayat itu perlu dibacalah. Mengelak berlakunya banjir. Cikgu teruskan. Banjir boleh memusnahkan kawasan pertanian. Ini penjelasan cikgu tetap beri sebagai huraian memusnahkan kawasan pertanian. Sebuah terusan telah dibina di Sichuan untuk mengairi kawasan pertanian. Contoh sebegini pun boleh diberi. Perkembangan pertanian juga berlaku kerana adanya teknologi pembajakan. Pembajakan cikgu bagi 1. Buka kurungan. Mereka juga telah mencipta alatan pertanian seperti cangkul dan sabit. Selalunya contoh sebagaimana cikgu dah sebutkan tadi, 1 markah diberi. Walaupun tak salah, lebih baik kita keluarkan apa yang kita tahu, kedua-duanya sekali, cangkul dan sabit. Petani mula menggunakan batas untuk tujuan penanaman. Batas 1 markah. Dan akhir sekali, petani juga telah menggantikan alat pertanian yang dibuat daripada kayu kepada besi. Besi 1 markah, tutup kurungan. Kita lihat balik jumlah markah yang pelajar-pelajar boleh dapat. Pengairan. Yang kedua, markah diberi untuk mengairi. Yang ketiga, mengelak. Yang keempat, memusnahkan kawasan pertanian. Yang kelima, Sichuan. Yang keenam, pembajakan. 7 cangkul, 8 batas, 9 besi. Keseluruhan ada 9. Cikgu semak semula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Keseluruhannya ada 9 kata kunci. Maka anak-anak, jika soalan ini 8 markah sekalipun, ya, ada 8 markah sekalipun, anak-anak masih mendapat markah maksimum 8. Okey, seterusnya yang terakhir sekali, contoh soalan kebat. Okey, soalannya, sejauh manakah sumbangan sejauh manakah sumbangan Tamadun Huang Ho mempengaruhi kehidupan masyarakat hari ini? Fahami konsep sumbangan Tamadun Huang Ho dan fahami juga kaitkan dengan masyarakat hari ini.
Okey, tanpa membuang masa, kita lihat bagaimana bentuk jawapan sepatutnya. Buka kurungan, sumbangan tamadun Wang Ho mempengaruhi kehidupan masyarakat sebentar ya, hari ini dari aspek teknologi pertanian. Satu markah untuk teknologi pertanian. Pada masa kini, amalan sistem pengairan untuk membantu pertanian masih dijalankan, bermaksud teknologi pengairan sehingga kini masih ada, ya. Markah kedua untuk pengairan. Yang ketiga, teknologi pembajakan. Ya, cikgu suka ingatkan, faktanya di sini ialah teknologi. Ya, kalau difikirkan secara holistik, huraian pertamanya ialah sistem pengairan, dan pembajakan itu huraian kedua. Dan di situ nanti ada jawapan pelajar ini yang memberikan contoh. Buka kurungan, teknologi pembajakan diteruskan sebelum penanaman dilakukan. Masyarakat ini terus menggunakan alatan pertanian seperti cangkul dan sabit yang memang masih digunakan oleh masyarakat hari ini. Okey, cikgu menanda soalan kebat ini secara analytical, ya, boleh juga ditanda secara holistik. Walaupun jangan bimbang, ya. Jika tidak mampu menjawab secara holistik, boleh guna kaedah yang mudah, iaitu analytical. Sumbangan yang lain, buka kurungan, sistem tulisan ideogram yang berbentuk simbol terus digunakan pada hari ini di sekolah-sekolah Cina. Cikgu beri untuk simbol, ya, dan cikgu juga ingin memberi sekolah Cina. Okay, kita lihat huraian. Malah digunakan oleh orang Korea, Jepun dan diajar di seluruh dunia. Okey, untuk contoh ini cikgu beri satu untuk Korea. Konsep yin dan yang terus diamalkan oleh masyarakat Cina hari ini. Yin yang. Sistem kalender Cina pula masih mempengaruhi budaya orang Cina dalam menjalankan aktiviti pertanian dan menentukan tarikh seperti perayaan Tahun Baru Cina. Kalender cikgu beri satu. Mari kita perhalusi. Yang mana lagi kita boleh beri? Okey, cikgu ingin memberi juga kepada aktiviti pertanian, dan contoh pun cikgu ingin, satu lagi huraian pun cikgu ingin beri, menentukan tarikh. Dan contoh juga, satu contoh perayaan Tahun Baru Cina cikgu ingin beri, ya. Jadi perlu bina ayat sebaik mungkin, kerana bagi soalan-soalan kebat, fakta, huraian, contoh malah inferen atau kesimpulan diambil kira. Okey, cikgu teruskan. Sementara itu, karya The Art of War, cikgu beri di sini The Art of War, telah diaplikasikan dalam taktik dalam perniagaan, satu markah. Jadi kalau kita kira kembali jumlah markah yang pelajar boleh dapat, satu untuk teknologi, dua untuk pengairan, tiga untuk pembajakan, empat untuk cangkul, lima untuk simbol, enam untuk sekolah Cina, tujuh untuk Korea, lapan untuk yin yang, 9 untuk kalender, 10 untuk pertanian, 11 untuk menentukan tarikh, Tahun Baru Cina 12, The Art of War sudah 13, berniagaan 14, ya. Jadi bukanlah terlalu sukar bagi soalan-soalan kebat. Jika anda bersedia, tidak seharusnya anda rasa takut. Jadi cikgu hanya tuliskan di sinilah, ya. Maksimum pelajar ini dapat 8 markah, jika 8 markah lah. Kalau markah kurang-kuranglah. So, okey. Tamat untuk tamadun Wang Ho. Sebelum itu cikgu ingin melihat nota fokus. Anak-anak boleh dapatkan nota fokus ini, kemudian tidak berhajat cikgu untuk bincangkan, cuma ulas saja.
Sekali lagi cikgu ingatkan, bagi soalan-soalan bab 1 tamadun Huanghu atau tamadun-tamadun yang lain, sila ambil perhatian kepada persoalan yang pertama, soalan lembah sungai. Cuba fahami satu-satu. Okey, isi itu perlu jelas, perlu diingat. Okay, sebagaimana cikgu sedang tick by tick ini. Okey, dan tidak ada masalah sepatutnya, ya. Okey. Dan selepas itu rumusan cikgu, anak-anak perlu melihat soalan latar belakang. Mungkin ditanya proses, ya, telah dijelaskan tadi, ya, antaranya muncul di tanah subur. Cuba ingat kembali, menyuburkan kawasan sekitar, nomad, sebagaimana cikgu telah tetapkan tadilah. Dan perlu kita mempunyai satu nota yang berfokus supaya boleh membantu kita membuat ulang kaji dengan lebih mudah. Okey, terus lagi, ciri-ciri perlu diingat. Yang kita bincang tadi hanyalah mandat Tuhan. Yang lain-lain itu, anak-anak janganlah lupa untuk ulang kaji, ya. Antaranya negara kota. Okey, ya, mau tak mau, kalau ingin skor untuk mendapat markah terbaik, anak-anak perlu teruskanlah lagi dengan organisasi, pengurusan pekerjaan, and then yang lain, sistem pemerintahan. Jika boleh bandingkan pemerintahan dinasti Shang dan juga dinasti Zhou, lebih baik. Okey, dan seterusnya lah, ya, agama, kepercayaan. Okey, jangan lupa juga beberapa tajuk-tajuk kecil yang perlu difahami. InsyaAllah nota ini boleh membantu tentang kepercayaan turang oracle. Kemudian perlu dikaitkan juga dengan tulisan, ya, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan amalan tulang oracle tadi. Okey, selain ciri, anak-anak perlu bezakan ciri dan sumbangan. Di bawah tajuk sumbangan, banyak perkara. Tadi kita melihat secara umum, kerana selalunya soalan secara umum. Jika soalan secara detail, mau tak mau, anak-anak perlu melihat sistem politiknya. Okey, dan bukan saja itu, melihat bagaimana bagaimana ekonominya. Okey, tengok ekonomi cikgu besarkan, ya. Dan perlu diingat juga, bukan itu saja, ya. Yang lain-lain, minta maaf, ya, cikgu buat lupa nak garisan-garisan ini untuk cikgu stop. Okey, sumbangan yang lain, jangan lupa sistem tulisan, kepercayaan, dan seterusnya. Ada lagi sumbangan kalender yang anak-anak perlu fahami sendiri, dan falsafah Sun Tzu. Okey, itu saja untuk tutorial kita hari ini. Harap membantu anak-anak. Juga doakan semua anak-anak yang mengikuti tutorial ini akan dapat A+ sejarah SPM tahun 2021 nanti. Tahniah semua. Terima kasih.